Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Diharap audio saya cukup jelas. Jadi seperti biasa, kalau anda boleh tolong message dan beritahu, saya akan hargai. Jadi live hari ini agak menarik sebab walaupun saya hanya setakat ni membuat tinjauan melibatkan undi anda, ya, dan masih belum buat ramalan ketiga, tetapi kita sudah ada petanda-petanda awal tertentu yang saya akan kongsikan hari ini. Dan ini juga adalah lanjutannya kepada live semalam. Jadi bagi mereka yang masih belum tonton live semalam, jadi anda boleh pergi ke YouTube Regi JC Ritaudin dan anda boleh tonton live semalam bertajuk, ya, kempen Barisan Nasional PKR hadapi masalah serius. Ini live semalam lah. Kempen BN PKR hadapi masalah serius, boikot jentera dan akar umbi masih makin jelas. Okey, so ini anda boleh rujuk dalam live saya semalam. Okey, baik. Jika anda ada soalan, saya akan beri isyarat. Anda boleh bertanya selepas isyarat tu. Kalau tanya sekarang, tak gunalah. Saya takkan mampu baca. Jadi saya akan membuat pencerahan berhubung tanda-tanda awal, petanda-petanda awal yang kita sudah dapat daripada kajian-kajian kita. Walau bagaimanapun, ramalan ketiga saya akan hanya buat pada 12 November. Okey, ramalan ketiga. Okey, jadi tinjauan-tinjauan yang saya bincang selama ni itu bukan ramalan apa-apa. Itu hanya saya bacakan apa keputusan undian anda. Okey. Baik. Tajuknya tidak mustahil ataupun ada tanda-tanda awal Perikatan Nasional, GTA, Warisan dan GPS mampu bentuk kerajaan bersama. Okey. Saya ulang, ada tanda-tanda awal Perikatan Nasional, GTA, Warisan dan GPS mampu bentuk kerajaan bersama. Okey. Ini kita lihat dari segi kemampuan. Ini bukannya saya beritahu memang mereka duk bincang nak bentuk kerajaan dan sebagainya. Dan sebut pasal bincang ni, saya masih ingat beberapa hari lepas Abang Johari, ya, GPS Sarawak, dia buat kenyataan susulan dakwaan Ahmad Maslan. Ahmad Maslan dari UMNO ni pandai-pandai pergi buat kenyataan. Dia kata memang dalam dah bincang, ya, ada persefahamannya barisan bentuk kerajaan bersama GPS. Abang Johari jawab dia mudah aja. Saya pun baru baca daripada media. Setakat bila berlaku persetujuan ni saya pun tak tahu. Inilah yang dikatakan syok sendiri Ahmad Maslan ni. Okey, memang menurut Abang Johari tidak pernah ada apa-apa perbincangan ataupun persefahaman bahawa kononnya GPS akan bersetuju bentuk kerajaan bersama Barisan Nasional. Memang kena tamparan kencang lah Ahmad Maslan tu. Baik. Jadi semalam pula saya cerita berkenaan dengan boikot besar-besaran. Jadi sebelum saya beri keputusan tanda tinjauan tanda-tanda awal ni, ada boikot besar-besaran. Ini bukannya satu rekaan, saudara-saudari. Di banyak bahagian, jentera BN, ya, akar umbi BN, pemimpin akar umbi boikot Barisan Nasional. Sebab itu kempen dia tak meriah. Memang boikot besar-besaran lah, kira lah. Memang sesuai tajuk dia. Boikot besar-besaran Barisan Nasional sedang berlaku, berleluasa. Okey. Malah saya mendapat banyak maklumat daripada berbelas-belas sumber. Okey. Saya pun turun padang di kawasan tertentu. Ada juga jentera, di kalangan jentera ni, dia secara tanpa dia senyap-senyap, dia pergi kat semua orang, dia suruh undi sama ada perikatan atau GTA, ya, jangan undi barisan. Boikot memang jelas. Boikot memang jelas. Begitu juga PKR. Saya dah sebut semalam, ya. PKR menggunakan laskar untuk membanjiri
ruang-ruang komen media sosial. Ini perikatan juga buatlah. Kalau perikatan dia hantar Laskar, oh Muhyiddin PM10, perikatan akan menang. Kalau PKR Anwar PM10, pakatan akan menang. Kemudian bila mereka war-warkan gambar atau video perimpunan, cuba kira berapa calon yang mereka war-warkan dalam page-page dan grup-grup Facebook mereka, di mana mereka berani tunjuk semua calon, hadirin yang hadir dan sebagainya. Tak ada. Mereka petik 2-3 sahaja yang hangat, macam Anwar contoh, lepas tu yang tu mereka war-warkan. Oh, memang sambutan gila meriah. Saudara-saudari, sambutan terhadap PH cukup dingin, especially PKR. Boykot besar-besaran, especially akar umbi lah, sedang berlaku terhadap PKR khususnya. Malah Amanah pun ada boykot besar-besaran, dan calon-calon DAP di kawasan-kawasan tertentu tidak mendapat banyak sambutan. Tidak dapat banyak sambutan. So itu situasi dia. Dan berbalik pula kepada tinjauan awal ini, semalam, hari ini Nazri Aziz ada buat kenyataan. Dia kata Barisan Nasional akan sumbang 8 kerusi parlimen sahaja di Perak. Okey, itu kata Nazri Aziz. Ingat tak saudara-saudari, dulu saya buat ramalan kedua. Ramalan kedua saya pecah terperinci negeri ke negeri berapa kerusi setiap parti dapat. Kalau tengok ramalan kedua saya yang dibuat 2 minggu lepas atau seminggu lepas tak silap saya, okey, saya ramalkan Barisan hanya mampu dapat 7 kerusi parlimen di Perak. Nazri hari ini kata 8 kerusi parlimen di Perak. Ramalan Nazri seakan-akan sama dengan ramalan saya. Okey. Tapi ini bagi saya tak penting. Saya akan keluar ramalan ketiga pada 12 November setelah kami selesai buat kajian-kajian. Jadi berikut adalah sebab-sebab mengapa ada tanda-tanda jelas perikatan, GTA, warisan dan GPS mampu bentuk kerajaan bersama. Saya baca ya, anda dengar. Jumlah perolehan kerusi PAS, Parti PAS, pada pilihan raya umum ke-15 mungkin mencecah angka 30. Malah tidak mustahil jumlah kerusi PAS berada dalam julat 30 hingga 32 kerusi jika momentum kempen dipertingkatkan. Okay. Sementara itu, tidak mustahil perolehan kerusi Perikatan Nasional, Gerakan Tanah Air dan Warisan dicampur bersama mencecah angka 100. Tidak mustahil. Kita yakin dia akan mencecah 95. Tetapi tidak mustahil mencecah angka 100. Okey. Ini tanda-tanda awal. Ini bukannya ramalan yang penuh. Ramalan penuh pada 12 November. Dan manakala itu, kedua-dua Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, jika anda campur kerusi mereka bersama, dijangka tidak mampu melepasi angka 85 dari segi perolehan kerusi. Tidak mampu lepas angka 85. Okey. Ya. Dengan DAP mencatatkan perolehan terbesar berbanding PKR, UMNO, Amanah, MIC dan MCA. DAP pun akan catat penurunan, tapi di kalangan semua parti-parti komponen Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, DAP dijangka mendapat jumlah kerusi terbanyak. Dan saya ulang, saya ada tahap keyakinan 100% berdasarkan pencerahan saya dalam satu live yang telah saya buat 3 hari lepas. Anda boleh rujuk di YouTube Regi J.C. Ritaudin. Keyakinan 100% bahawa satu undi untuk PH akan menjadi satu undi untuk Barisan Nasional, khususnya untuk Zaid dan kleptokrat. Begitu juga satu undi untuk Barisan Nasional akan diterjemah sebagai satu undi untuk PKR dan DAP. Jadi, jika anda nak bersaudara dengan DAP,
maka anda bolehlah undi Barisan Nasional. Begitu juga orang-orang penyokong PH, jika anda nak bersaudara dengan Zaid dan kleptokrat, maka anda boleh teruskan mengundi PH. Baik, berbalik kepada tanda-tanda awal ni, antara faktor yang merencatkan kempen Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ialah boikot besar-besaran jentera pilihan raya, terutamanya UMNO. Walaupun di PKR pun ada boikot-boikot tertentu yang sedang berlaku. Dan boikot akar umbi ini termasuk UMNO dan PKR di banyak kawasan. Di samping masalah pendanaan di kawasan Parlimen Barisan Nasional yang sudah saya jelaskan. Jadi anda tonton video saya semalam di mana saya ada cerita lebih terperinci berkenaan dengan boikot ini. Jadi itulah pencerahan awal. Setakat ini maklumat sedikit sebanyak yang sudah diperolehi berhubung senario melibatkan parti-parti politik yang bertanding pada PRU 15. Perlu saya tegaskan di sini sekali lagi. Ada data dari pihak saya dan pihak lain menunjukkan lebih 80% pengundi Cina akan keluar mengundi. Jadi ini mesej khusus kepada masyarakat Melayu Islam. Anda wajib keluar mengundi PRU ini beramai-ramai. Jangan menyesal nanti kalau keputusan tidak seperti mana yang anda fikirkan. Ya. Segala ramalan, jangkaan, tinjauan semua ni adalah berdasarkan andaian bahawa lebih 75% akan keluar mengundi. Jadi jika peratus yang keluar mengundi kurang, semua ni tak boleh pakai. Kita sebenarnya susah nak jangka. Okey, apa keputusannya. Jadi anda perlu keluar mengundi beramai-ramai. Ya, tak kira suasana apa, biar ada banjir sekalipun. Bukan saya nak pilihan raya waktu banjir, Zahid nak pilihan raya waktu banjir. Jadi anda perlu bersuara menerusi peti undi. Terpaksa bersusah payah dalam situasi banjir keluar undi, keluarlah undi. Jangan negara ini majoriti penduduk dia Melayu, tetapi anda yang tidak keluar mengundi, orang lain yang keluar mengundi, kemudian esok anda menyesal, tuding jari sana, tuding jari sini, walhal anda sebenarnya menggadaikan maruah bangsa sendiri. Jadi anda wajib keluar mengundi beramai-ramai. Okey. Tsunami Melayu sah akan berlaku. Cuma adakah tsunami Melayu dari segi perasaan menentang kleptokrat, perasaan menentang PKR ni akan diterjemah kepada undi? Itulah yang menjadi tanda soal. Jadi anda wajib keluar mengundi untuk menterjemahkan tsunami perasaan orang Melayu kepada tsunami undi Melayu. Ya? Okey. Saya nak lihat, kalau boleh catat sejarah, hampir 90% keluar mengundi. Okey. Apakah jangkaan saya yang sebenar berhubung dengan kerusi-kerusi Barisan Nasional, kerusi-kerusi PKR, kerusi-kerusi DAP, kerusi-kerusi Amanah? Tunggulah 12 November ini. Baik. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Zulkarnain, PH akan bergabung dengan BN, mereka akan memerintah. Dua grup yang ada kes mahkamah akan selamat. Ya, ini andai katalah mereka berjaya bentuk kerajaan. Ya, itu memang betul lah. Laskar Cyber satu je. Mereka, especially daripada PH ni, mereka ditugaskan, nombor satu, banjiri media sosial untuk timbul persepsi PH ni sedang berjaya. Tapi bila minta gambar 2-3 calon tu je, kempen-kempen tu, gambar-gambar tu yang mereka tunjuk. Kalau PRU 14, semua calon, semua ceramah penuh dalam media sosial dengan gambar-gambar hadirin dan sebagainya, cukup meriah. Kali ini tak ada. Anda pergi page Pakatan Harapan yang utama sahaja pun, anda tengok gambar video ni semua berkisar di sekitar Anwar seorang dua je. Okay? Anwar memanglah dia ketua pembangkang, memang ramai akan pergi tengok, bukan penyokong akan pergi tengok, semua akan pergi tengok.
Kalau tengok pilihan raya 1995, saya dah cerita dulu, kalau pergi kat ceramah pembangkang, penuh, tak ada tempat duduk. Seberang jalan pergi kat ceramah Barisan Nasional, kosong. Tapi yang menang 3/4 Barisan Nasional. Sebab masa tu banyak isu dibangkitkan, jadi menarik nak pergi tonton isu-isu ni, ceramah-ceramah pembangkang. Sebab ceramah-ceramah pembangkang ni kadang-kadang berbisa, menarik nak dengar. Tapi kalau pergi kat belah-belah kerajaan, boring. Tapi orang dah buat keputusan nak sokong. Tapi tu dulu BN kuat. Lah ni BN tak, sorry lah, orang-orang anda sendiri tengah boykot. PKR pun sama. Okey. Dan satu lagi yang mereka dikerahkan, letak dalam ruang komen Anwar PM10. Satu lagi serang Tun. Satu lagi hina orang yang sokong GTA. Timbul persepsi, adakah orang nak sokong GTA? Adakah orang nak sokong GTA? Adakah orang nak sokong GTA? Supaya anda bila nak tulis sokong Tun ke sokong GTA, anda takut nanti kena gelak. Ya. Peduli depa. Ini semua mat persepsi. Ya. Ini semua dapat duit cara tidak halal. Okey, ada soalan lagi? BNPH pun tak akan dominasi. Ya, betul. Malam tu malam tu saya tengok ceramah Saifuddin Nasution dekat Bandar Baru, 30 sahaja yang datang. Percayalah, majoriti ceramah pakatan ni sambutan elek. Ya. Sebab apa saya fokus pakatan dengan perikatan? Sebab mereka lah yang timbulkan persepsi-persepsi. Ya, jadi saya nak betulkan persepsi. Pakatan dengan BN. Jadi persepsi yang mereka timbulkan totally berbeza daripada apa yang berlaku on the ground. Ya. Perikatan hanya dapat sokongan orang PAS sahaja. Ya, perikatan memang banyak untung dari jentera PAS. Ini tidak dapat dinafikan. Sebab undi dendam terhadap barisan akan diterjemahkan kepada undi atau potensi undi buat PAS, buat Bersatu dan buat GTA. Jadi tanpa melakukan apa-apa kerja pun ada potensi mendapat undi dendam dari UMNO. Sebab perasaan meluat terhadap UMNO ni cukup luar biasa kali ini, saudara-saudari. Tapi kalau anda duduk di rumah tengok TV masa hari mengundi, tak gunalah. Tak guna. Memang anda tengoklah Laskar ni tengah buat kerja dia orang, ya. Jadi itu, bayangkan saya berani dedah benda ni. Saya tak takut. Sebab nama pun tinjauan awal, nama pun kita dapat maklumat. Ini bukan saya beritahu anda, saya telah pergi ke masa depan, saya dah lihat itu memang keputusannya. Saya tak dakwa macam itu. Tapi saya berani beritahu sebab maklumat ni sahih. Sahih, saudara-saudari, sahih. Ya. Jadi saya tengok tidak ada banyak soalan. Jadi itu sahaja pencerahan saya. Cuma saya nak beritahu satu sahaja. Saya akan buat pengumuman hari Ahad berhubung dengan gabungan yang saya sokong untuk PRU 15. Jadi anda nantikan perkara itu. Dan sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.